Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak pada hari ini dalam sesi kenyataan akhbar oleh Parti Warisan setelah kita mengadakan perbincangan. Semalam ada sesuatu perkara yang tak boleh saya elakkan, terpaksa kita tangguhkan pada hari ini, dan itu yang kita adakan pada hari ini untuk kita boleh dengar. Mic ni tahulah. Rita ulang balik ya. Cuba tu mic dia. Okey, boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Replay balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pada pagi ini dan untuk kita menyampaikan kenyataan akhbar daripada Parti Warisan. Dan hari ini selepas kita perbincangan daripada semalam sama pagi ini dengan pimpinan-pimpinan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga beberapa ketua-ketua sayap Parti Warisan ya, dari segi wirawati, wanita dan juga wira, kita perincikan semalam dan agak panjang ya, sampai tengah malam. Jadi pertama saya nak nyatakan di sini berhubung kait dengan apa yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya perkara ini bukannya asing dalam keadaan senario politik bukan hanya di Sabah, di Sarawak, di negara Malaysia yang ada. Dan kita melihat bahawa ini akibatnya oleh kerana perundangan, tidak ada pematuhan. Ya, the law in this country must be adhered to. Penting bagi kita untuk kita dapat melaksanakan impos undang-undang yang ada di dalam negara kita. Kalau kita melihat dari segi sejarah dia, dari Kalung Ningka, dari Tun Mustafa, daripada Pairin, semuanya keadaan-keadaan berkisar dari sini. Malahan saya pun berlaku sampai sehingga keadaan pembubaran Dewan tahun 2020 oleh kena berlaku dari segi aturan-peraturan perlembagaan yang tidak dapat dipatuhi oleh ahli-ahli politik sehingga masyarakat di peringkat bawah itu agak bimbang, agak keliru dalam keadaannya. Jadi saya melihat bahawa ini berkisar pertamanya oleh kena pergolakan dari kerajaan yang ada pada hari ini. Ya. Sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Ajiji, ya, itu akan sedikit sebanyak akan menimbulkan beberapa kekeliruan yang berlaku. Ya. Kena kita faham dan tahu bahawa daripada perlembagaan Negeri Sabah, kalau kita lihat dari segi perlembagaan Negeri Sabah cukup jelas, ya, sama ada artikel 63 ataupun 67 di situ, iaitu menyatakan tentang kedudukan seseorang, ya, ahli Dewan Undangan Negeri. Ya, pertama dia ketua parti, keduanya dia mempunyai jumlah, ya, dan itu kalau kita lihat berbagai zaman Tun Mustafa angkat sumpah walaupun jumlahnya tidak cukup, lantik pula 6 orang untuk menguatkan, bawa pergi mahkamah, lepas itu mahkamah bilang batalkan, Tun Mustafa tidak batalkan, maka berlakulah pemindahan oleh Tan Sri Pairin waktu itu 67 ini, walaupun Undang-Undang Perlembagaan Sabah menyatakan dua perkara pokok. 10.2 menyatakan kuasa TYT dalam artikel 10(2), kuasa TYT melantik Ketua Menteri, membubarkan Dewan. Dua perkara. Tapi dalam 10 itu juga tertakluk kepada peraturan 67. Boleh melantik Ketua Menteri, itu hak TYT. Tapi juga dikurung kuasa itu kepada artikel 67. Mana parti yang mempunyai jumlahnya, majoritinya, dan ketua parti. Ya? Dan ini yang berlaku keadaan dia. Bila mana peralihan, contohnya, ini berlaku daripada bila sudah Datuk Ajiji keluar daripada Bersatu. Menyatakan bahawa dia pengumuman public, announcement is done. He pronounced he is moving out from Bersatu.
joining parti. Kita tidak tahu, belum ada lagi parti mana yang dia nak jadi ketua. Mana landasan. Kita pun sedikit masa lagi dia cakap. Dan ini menimbulkan kekeliruan. Dalam kita di persekutuan, kita sudah laksanakan undang-undang anti lompat. Kenapa tidak dilakukan di Sabah anti lompat yang berlaku? Inilah kadang-kadang keadaan yang kita katakan bahawa perundangan itu tak dipatuhi. Tidak ada anti lompat berlaku di peringkat negeri Sabah, tapi pematuhan 63 dan 67 tidak dilakukan di situ. Ya, malahan berlaku berkisar saya akan menubuhkan sebuah parti. Ya. Dan kita tahu pada tahun 2020 bila bubar Dewan, JRS tidak ada. Waktu itu dia berdiri, bertanding dan dia menubuhkan angkat sumpah di depan TYT antara Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Waktu itu JRS tidak lahir lagi. Ya. Dia lahir, diwujudkan oleh Tan Sri Mahyudin 2020 sebagai satu parti gabungan. Iaitu semua parti di situ, PBS di situ, STAR di situ, SAPP di situ, ASNO di situ, itu parti gabungan seumpama Barisan Nasional. Parti gabungan MIC, MCA, boleh parti bergabung di bawah satu payung dinamakan GRS. Ya. Tapi lepas itu didaftarkan pula oleh CJJ parti GRS sebagai sebuah parti entiti, individu boleh menjadi ahli pula. Ya. Mana mungkin si Maximus boleh jadi timbalan presiden JRS, dia ahli JRS, sedangkan dia parti presiden PPS. Dalam akta ROS, dalam perlembagaan negara kita, saya ingat 160 kan, kalau tidak salah, Federal Constitution, quite clear, menyatakan di situ Society Act yang ada. Tidak boleh ada satu keahlian, kau ahli parti ini, kau juga ahli parti itu. Ya. Mana mungkin saya boleh jadi ahli kepada Pakatan Harapan, saya juga Presiden Warisan. Ya, saya juga timbalan Presiden Pakatan Harapan, saya juga Presiden Warisan. It cannot be. Ya, but direct membership as a party can be there. There must be clarity dari segi perundangan. Jadi perundangan yang ada cukup jelas. Kalau kita baca dari segi undang-undang di Sabah ini, ya, saya dah sebutkan tadi secara terperincinya, artikel 6, there shall be a state cabinet to be advised the Yang di-Pertuan Agong in the exercise of its function. Ya, dalam perlembagaan yang ada. Lepas itu dikatakan bahawa dia punya fungsi 10, ya, artikel 10, ya, in the exercise, Yang di-Pertuan Negeri may act in his discretion. Ini artikel 10/2, the performance of the following function. Satu, appointment of the chief minister. Kedua, withholding the consent to a request for dissolutions of the State Legislative Assembly. Tapi dalam keadaan ini juga ada klausa yang dikatakan dalam kurungan 3, ya, yang menyatakan bahawa kurungan 6, artikel 6/7, 3. Yang di-Pertuan Negeri shall appoint a chief minister as a member of Legislative Assembly who in his judgment is likely to command the confidence of a majority of the members of Assembly and shall appoint the other members mentioned in clause 2 in accordance with the advice of the chief minister from among the members of the Legislative Assembly. Lepas itu, if the chief minister cease to command the confidence of majority, legislation, then unless the request of the TYT, dissolution. Ya, maknanya only TYT can dissolve. Itu kurungan 7 itu. Jadi, dan ada dinyatakan tentang undang-undang di mana it must be the leader of the party. Ya, di mana for the purpose of clause 3 yang tadi, ya, dikatakan of this article where a political party has won a majority of the elected seats of the Legislative Assembly in the general elections, the leader of such political party who is a member of a Legislative Assembly shall be the member of Legislative Assembly who is also likely to command the confidence, and he is the leader. A leader dia cakap di situ. Maknanya dia ketua kepada parti. Jadi kalau kita lihat dari segi kedudukan yang ada dalam perlembagaan negeri Sabah, cukup jelas. Ya, perundangan yang ada, Ketua JJ bukannya ketua parti. Malahan dia tidak ada parti.
No president can be elected as a president of a country. No prime minister can be elected as a prime minister if you don't have a party, or even you are not the leader of the party. So here we are. For the first time in history, he's running when he's no longer doesn't have that sort of confidence. And ini rentetan juga berlaku bila mana saya nampak pergeseran di antara kerajaan yang ada, Perikatan Nasional dengan barisan JRS dengan Barisan Nasional semalam. Dan ini bukannya semalam lagi. Kita pun dah nampak di surat khabar berbunyi pertumbungan di antara JJ dengan pengurusi perhubungan UMNO yang ada. Dan semalam bila saya lihat, mereka keluar dari segi blok yang begitu besar, komponen parti kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2020 ialah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Dan semalam Barisan Nasional keluar daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat, ini terkandung dalam peraturan BEC PYT bidang kuasa 63, 67, 10.2 PYT. Bukan sesiapa, ya, bukan saya, bukan mana-mana pihak, tapi PYT berkuasa untuk menentukan, ya, keadaan sedikit kegusaran yang berlaku dalam keadaan politik di peringkat negeri Sabah ini. Jadi saya melihat, ya, walaupun ada yang menyatakan kudeta sana, kudeta sini, ini perundangan, nothing to do with kudeta, perundangan, ya. Bukannya, walaupun tidak ada akta anti-hop di peringkat negeri Sabah, tapi kita kena sedar artikel 7, artikel 3 dalam itu Perlembagaan Negeri Sabah, the leader of the party with the majority yang ada. Ya, jadi ini yang saya ingin nyatakan bahawa pelanggaran, dan kita kena mematuhi perundangan yang ada. Satu. Keduanya, kita tidak boleh mengambil ringan tentang keadaan pergolakan politik. Di mana-mana tempat, masuk parti ini kita endorse, masuk parti ini kita endorse. Walhal kita dah ada anti-hop law di peringkat persekutuan, ya, peralihan parti, walaupun kemungkinan, ya, walau kita tahu bukan kemungkinan, kebenaran dia memang tidak ada anti-hop law di peringkat perundangan negeri Sabah, ya. Dan kita tidak harus menggalakkan keadaan seumpama ini pelanggaran undang-undang. Kalau kita tidak menghormati undang-undang Perlembagaan Negeri Sabah, siapa lagi akan menghormati, ya. Jadi saya ingat perincian dari segi statement, saya akan tulis, saya akan edarkan semuanya kepada semua pihak untuk membolehkan supaya sedikit sebanyak jelasnya supaya ini berkisar pertama apa yang berlaku dalam kerajaan yang dahulu, ya, bila berlaku pergeseran, dan semalam sudah pun ada pernyataan yang begitu jelas Barisan Nasional dan UMNO keluarin blok daripada kerajaan. Ini satu keadaan yang PYT kena ambil tindakan, ya, secepatnya mungkin untuk menstabilkan keadaan di peringkat negeri Sabah ini. Ya. It's nothing to do with numbers, it's nothing to do with its provisions provided for under the Constitution. Ya. Okay. Any question? Sorry? Well, we see how is it. Dari segi keadaan yang penting kepada kita, pertama ialah perundangan ini kena dipatuhi. Ya, follow the law first. Ya, dari segi perundangan dia 63, 67 yang ada, di mana kita kena mematuhinya. Kalau kita tidak patuhi, pertama akan berlaku lagi pergeseran yang ada di peringkat negeri Sabah. Dan kita akan melihat untuk memastikan supaya ada kestabilan, ya. Dan kita akan runding dengan mana-mana pihak untuk membolehkan supaya kita dapat stabilkan keadaan politik di peringkat negeri Sabah secepatnya mungkin. Ya. Dan saya tak boleh katakan jumlah sokongan. Pasal saya daripada awal saya nyatakan stick to the law first. Ya. Kalau dari segi undang-undang, daripada awal, sepatutnya selepas pilihan raya, parti yang paling banyak di bawah waktu itu 32 kursi ialah Warisan bersama dengan Pakatan Harapan. Ya. Tapi waktu itu
warisan saja 20 lebih. Ya, kalau campur dengan Pakatan Harapan 6, tapi 4 daripada Pakatan Harapan bertanding atas tiket warisan, iaitu DAP bertanding atas tiket warisan yang ada 6 tiket warisan. Yang 2 daripada aku, mereka guna logo mereka, PKR 2 menggunakan logo mereka. Ya, dan itu yang saya katakan, kalau ikut peraturan, it should have been done. Ya, cuma waktu itu ada yang menasihatkan lawyer supaya bawa pergi mahkamah dan to see under the provision you have that. Saya tidak mahu kelihatan bahawa ini kita didorong bukan oleh kerana nafsunya, ya, tapi kita nakkan pematuhan perundangan yang ada. Kalau kita tidak patuh, inilah keadaan yang akan sentiasa berlaku berkisar daripada Kalung Lingkar, daripada zaman Tun Mustafa, daripada zaman Pairin yang ada. Maka dengan itu, Klosa contohnya, untuk menutup itu, mesti ada ketua parti yang ada. Kalau tidak ketua parti, ya, lepas itu yang mempunyai jumlahnya yang besar. Penilaian jumlah besar bukan saya tidak tahu. Yang hanya mengaturnya ialah TYT. Kena dia pusat daripada menentukan siapa yang mempunyai jumlah yang besar. Ya. Gigi boleh katakan, tapi kita katakan mana jumlahnya. Ya. Itu the constitution. We have to provide the constitution. Pertama, pematuhan undang-undang 6367. Ya, a leader of the party with the majority. Setakat ini ialah, kalaupun kita kira yang paling banyak kursi ialah warisan 19. Sepatutnya 20 lebih, tapi semuanya it's okay, it's normal for us. Dalam keadaan ini saya tak boleh halang, kan? Kalau dia perundangan tak perlu push. Saya ingat kalau dia memahami dan juga mematuhi rang undang-undang yang ada, menghormati perlembagaan yang Sabah, sepatutnya ada moral value, ada responsibility selaku rakyat Malaysia dari Sabah untuk menyatakan bahawa I've lost. And I've not lost only because I don't have any party anyway. I mean, public knows very well he is not the president of any party. Takkan dia presiden JRS. Timbalan dia siapa? Si Maximus, dia presiden PBS. Dari public full knowledge, he wanted to set up a party. Jadi mananya ketua menteri tanpa parti. I mean, this is public knowledge. Ini undang-undang. Takkan saya nak canggah perundangan yang ada, oh kita kena. Tak perlulah. Kena faham. Saya ingat dahulu bila Tan Sri Pairin, saya masih ingat masa UMNO ambil alih daripada Tan Sri Pairin, Tun Sekaran beralih dengan jumlah yang ada, dan waktu itu walaupun Tun Sekaran bukannya ketua parti tapi jumlahnya ada di situ, lepas itu di endorse. Ya. So you were saying that we now first need to follow the constitution law, and talking back about Sandolo, so are you also saying that now, because you said you have to follow the law, so by right now, Well, on that sort of validation is that the governor have the right to determine who has, yeah. But currently, under the provisions of the Act, Article 6 and 2 and 3 is quite clear. The leader of the party with the majority is quite clear. But I'm not saying that, it must be warisan. No, it is up to the TYT to determine. But the law provided there, provision is very clear. It's quite clear to stipulate. I mean, it's under the constitution stipulated ni. You read it well, artikel itu cukup jelas. Tidak ada kekeliruan dia. Tapi kadang-kadang ahli politik yang mengelirukannya, beli sana, beli sini, itu yang jadi keliru. Ya, tukar sana, tukar sini, tukar dari Bersatu, tukar kerja RS, bukan perbuatan warisan. Who am I to tell? Gigi, you resign from Bersatu, masuk PDRS, masuk PDRS party. Not me. But sometimes speculation, fitnah, kita dituduh ini warisan punya kerja ini. Mana ada hak saya menyatakan kepada mana-mana pihak. You letak jawapan lah. Daripada parti you, kan? No. I don't have right to summon to call. Why am I to call the government? I don't have the right. Standing is there. It's up to. I mean, basically, the government should know. I mean, the government of not only federal but also the state.
Yang ada tidak ada kerajaan. Kalau kita lihat pada hari ini pun dah sepatutnya ada moral value-nya. Okay, thank you. No, saya ingat stick to the press yang ada. You read it well, ya. Apa dia? Kita ikut perlembagaan. Jelas. Ya, kita tak boleh buat andaian-andaian. Jangan buat kekeliruan kepada rakyat yang ada. Don't go to follow the laws. Kalau kita rakyat di negara ini tidak mematuhi undang-undang, kita hanya mematuhi nafsu kita, maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Sekarang ini kita kena patuhi undang-undang yang ada. Ya, thank you very much. We did it, Privilege, Luis. The federal constitution and the state constitution. Sama itu MS63. Okay, thank you. It's not my decision. Sorry? Well, yes, I mean, the Constitution is quite clear. I mean, I don't have to tell. The Constitution is very clear. Yeah? But let it them, the TYT has the jurisdiction on this. Under the law, ya, ini bergeser. Apa juga kita lihat, seumpama bila mana yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri berkesaran tentang jumlah-jumlah agung. Bila mana berlaku Sultan Nazlan Shah di Perak, bila berlaku tidak ada siapa yang boleh campur, sama ada dahulu Presiden UMNO ke, Najib Perdana Menteri ke, tapi yang memutuskannya ialah Sultan Nazlan Shah. Begitu juga di peringkat pusat, yang memutuskannya agung, sehingga membolehkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Begitu juga di peringkat Negeri Sabah, tertakluk kepada bidang kuasa TYT. Kena ini, kita kena patuhi undang-undang yang ada. Tak boleh buat speculation, nambah sana-sana, ini layak, saya layak, tidak layak, itu lain. Ya? Don't go beyond that. Akan menimbulkan kekeliruan lagi jauh. Ya? Saya rasa, saya yakin, perkara ini boleh diatasi dalam masa yang singkat. Kalau sekiranya semua pihak mengikut aturan-peraturannya, perundangannya. Terima kasih banyak. Well, I sympathize. I sympathize with them because this is not the. Ini yang saya katakan. Patuhilah undang-undang. Kalau salah, salah. Ya, kalau benar, benar. Ya. Siapa yang mula ini bukan saya. IGG yang resign. It's not warisan. My God. Let them sort out their problem. Okay, thank you. Thank you.